Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah waj'alna min ibadikan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berkongsi maklumat ilmiah. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memperkasakan, mempermantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama membetuli niat ikhlas kita. Kita sama-sama untuk saling tazkirah mentazkirahi, saling mengingat memperingati, untuk kita sama-sama menghayati suratul al-asri, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling pesan memesan, saling wasiat mewasiat di antara satu sama lain di atas prinsip kebenaran, dan seterusnya saling wasiat mewasiat di atas prinsip kesabaran. Jadi kita cuba sama-sama untuk menghidupkan, mengihyakan ayat ini dalam kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama sekali lagi merasai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhingganya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, memberi kehidupan kepada kita, dan alhamdulillah kita sama-sama dapat menyambut hari raya Idul Adha beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah Allah taala beri kesempatan kepada kita. Hari raya Idul Adha ialah suatu ingatan, satu perayaan supaya kita senantiasa mengingati sejarah pengorbanan seorang insan, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkasakan makni-makni pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut sehingga disyariatkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai 10 Zulhijjah perlu dan disyariatkan kepada kita menyambut hari raya tersebut untuk kita sama-sama memperingati sejarah pengorbanan seorang insan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hidup kita ini, dalam hidup kita menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Sekiranya manusia itu nak berjaya, akhlak kemanusiaan. Apabila manusia itu nak berjaya, mesti mereka berkorban jiwa raga, harta benda dan sebagainya apabila dia nak berjaya dalam kehidupannya. Walaupun begitu, pengorbanan yang paling mulia, paling ternilai ialah pengorbanan seorang insan. Segala-gala dalam hidupnya, harta benda yang Allah Ta'ala bagi kepadanya, jiwa raga, berkorban untuk agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita pelbagai nikmat, pelbagai kurniaan. Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita harta, mengurniakan kepada kita jiwa, nyawa. Cuma apabila kita menghendaki kemuliaan itu, kita mesti mengorbankan harta benda kita, mengorbankan harta benda kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita kikis sifat kedekut. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kita cuba mengorbankan sifat kedekut kita tersebut untuk mencari redha Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengorbankan sifat kedekut kita tersebut,
sifat mazmumah dalam kehidupan kita, nescaya kita akan dapat kejayaan. Faulaika humul muflihun. Pengorbanan yang sebenar ialah pengorbanan jiwa raga demi agama Allah. Seperti mana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mula daripada remaja lagi, mengorban segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sanggup meninggal keluarga, berhijrah di tengah-tengah padang pasir menuju ke Palestin, menuju ke Mesir, datang ke Mekah, berkorban kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Sanggup berkorban anak kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut pengorbanan ini, di dalam pengorbanan ini mempunyai sifat-sifat mahmudah yang perlu kita hayati. Tanpa sifat-sifat mahmudah ini tidak akan berlaku pengorbanan. Pengorbanan mesti ada sifat sabar. Pengorbanan mesti ada kesabaran. Kita tengok Nabi Ibrahim, sabar. Pengorbanan mesti ada istiqamah, konsisten. Kita tengok Nabi Ibrahim, konsisten. So, istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan mesti ada di sana ketekunan. Kita tengok Nabi Ibrahim ada tekun. Pengorbanan mesti ada inisiatif usaha. Kita tengok Nabi Ibrahim ada usaha. Usaha ke arah nak meninggikan agama Allah. Pengorbanan mesti ada mujahadah. Kita tengok Nabi Ibrahim. Ada mujahadah yang begitu tinggi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Retikan daripada itu, sejarah pengorbanan mesti senantiasa terpahat di dalam kehidupan kita. Retikan daripada itu juga, hari raya kurban setiap tahun mesti disambut. Retikan daripada itu, kita tengok awal pengorbanan itu begitu besar dalam kehidupan untuk kejayaan hidup. Dimulai oleh Allah memerlukan pengorbanan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pengorbanan itu mesti ada mujahadah. Sesiapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, nescaya kami akan tunjuk jalan-jalan kami. Allah Ta'ala akan tunjuk. Beri petunjuk apabila kita ada pengorbanan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kita dalam hidup ni mesti ada pengorbanan. Korban sifat mazmumah, kita korban, kita buang sifat mazmumah, kita ambil sifat mahmudah. Tekun, sabar, usaha. Tanpa kesabaran, tanpa usaha, tanpa istiqamah, konsisten dan tawakal kepada Allah yang betul-betul, pengorbanan tidak akan tercapai. Pengorbanan yang paling mulia, pengorbanan untuk memperkasakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan segala-galanya untuk Allah. Untuk meninggikan agama Allah. Harta benda yang dianugerahkan oleh Allah, kita korban untuk meninggikan agama Allah. Tidak hanya kita sembelih binatang saja. Binatang sembelihan itu hanya syair. Syair yang perlu kita hayati juga untuk kita mengambil pengajaran di sebalik pengorbanan menyembelih binatang tersebut. Pengajarannya yang cukup besar. Kita tengok kesenambungan pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkorban jiwa, raga, harta benda demi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita nak berjaya dalam hidup kita, mesti kita kena korban jiwa raga kita, kita kena korban harta benda kita untuk agama Allah, untuk meninggikan agama Allah. Tidak ada kemuliaan yang sebenarnya dalam hidup ini kecuali kita meninggikan agama Allah. Kita korban apa yang dianugerahkan oleh Allah, untuk agama Allah, untuk meninggikan agama Allah. Marilah kita sama-sama menghayati konsep pengorbanan ini dalam arti kata yang sebenar. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kelemahan itu daripada yang bercakap. Mudah-mudahan kita hayati pengorbanan ini. Mudah-mudahan sambutan hari raya kurban memperingat
mengingatkan kita untuk kita korban segala-galanya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.